A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita masuk minggu yang ke-25 PDPR. Jadi untuk hari ini pada 3 Ogos 2021, hari Selasa, kita akan belajar bidang akidah. Kita masuk bidang akidah dengan tajuk beriman kepada Alkitab. Jadi Ustaz terus kepada objektif kita pada hari ini, insya-Allah pada akhir PDPR nanti. Pertama, kamu semua dapat menyatakan pengertian kitab dengan betul dan tepat selepas mendengar penerangan daripada guru. Yang kedua, dapat membaca dalil nakli dengan betul dan lancar selepas aktiviti latih to be. Okey, kita terus kepada buku teks. Buka unit yang kedua, buku teks muka surat 72. Okey, tajuk dia beriman kepada Alkitab. Sebelum ni kita pada PDPR yang lepas-lepas kita dah belajar tentang beriman kepada kitab. Seperti mana yang kita maklum, beriman kepada kitab ni terdapat dalam rukun iman. Okey, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Okey, hari ini kita belajar, kita ulang kaji beriman kepada kitab. Okey, jadi Ustaz terus buka PowerPoint. Okey, kita akan belajar bidang akidah unit yang kedua, pendidikan Islam tahun 3, beriman kepada kitab. Okey, apakah pengertian kitab? Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Dan kitab ini mengandungi apa? Mengandungi dua, iaitu pertama syariat dan petunjuk. Syariat ni hukum hakam lah. Dan petunjuk, apa yang petunjuk untuk menjadi panduan kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, kitab ini juga mengandungi perkara-perkara yang untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Okey, ada 4 nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Zabur. Okey, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Seterusnya, kitab yang kedua yang wajib kita ketahui ialah kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa AS. Manakala yang ketiga adalah kitab Injil. Dan kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan kitab yang terakhir, penutup segala kitab, maknanya tidak ada kitab selepas ini, iaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya selepas Al-Quran ini tidak ada lagi kitab-kitab. Maknanya kalau ada kita jumpa sesiapa yang mereka, ini kitab yang terbaru Allah turunkan kepada mereka-mereka yang mengaku jadi Nabi dan Rasul, itu adalah palsu. Maknanya kitab Al-Quran ni merupakan kitab yang terakhir sekali sampai hari kiamat, dan insya-Allah Allah akan pelihara. Maknanya siapa-siapa yang mana-mana manusia atau jin yang cuba nak mengubah isi kandungan Al-Quran ini, insya-Allah Allah akan pelihara. Akan ada sahaja individu-individu yang akan mempertahankan keaslian Al-Quran. Dan seperti mana yang kita ketahui, banyak sekarang ni rakan-rakan kita, abang-abang kita yang menjadi seorang tahfiz. Seterusnya, apakah kesan beriman kepada kitab-kitab Allah? Kesan-kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, iman kita insya-Allah akan semakin bertambah. Yang kedua, kita akan mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Syafaat ni maksud dia pertolongan Al-Quran. Seperti mana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, barang siapa yang sering mengamalkan Al-Quran, insya-Allah Al-Quran ini pada hari kiamat akan menjadi penolong dia. Seterusnya, yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat menjadi sejahtera. Yang seterusnya, yang kelima, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kitab Allah ialah kitab yang mengandungi kalam Allah, yang mengandungi panduan untuk manusia di alam ini.
Yang kedua, ada 4 kitab Allah yang wajib kita percaya, iaitu pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang keempat kitab Al-Quran, iaitu kitab yang terakhir sekali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi kitab terakhir dan tidak ada kitab yang selepasnya. Okey, baik. Jadi itu sahaja seberingkas tentang tajuk beriman dengan kitab. Okey, kita tengok sini muka surat 76. Ikrar saya beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan. Pertama, menunaikan solat 5 waktu. Yang kedua, menjadi seorang yang amanah. Yang ketiga, tidak berbohong. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Yang kelima, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Yang keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Yang ketujuh, tekun dan menuntut ilmu. Yang terakhir sekali, mengamalkan akhlak yang mulia. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya ringkasnya. Jadi Ustaz harap kamu semua dapatlah mengulang kaji pelajaran dalam konteks apa semua buku-buku lah. InsyaAllah kita ulang kaji, kita ambil peluang lah yang masa kita berada di rumah. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.